Salam sejahtera dan Assalamualaikum. Saya Muhammad Alif bin Alfian, BP 25110287 dan ahli kumpulan 12 ingin membentangkan tentang esei kami yang bertajuk Amalan Dialog Antara Agama di Malaysia dalam Menjamin Keharmonian Masyarakat Berbilang Kaum dan Agama. Sebagai latar belakang kajian, mari kita lihat dulu dua tiang utama landscape negara kita, iaitu kaum dan agama. Berdasarkan Kamus Dewan, kaum ni secara linguistik merujuk kepada puak, suku bangsa maupun golongan yang berkongsi kesefahaman atau tingkatan sosial yang sama. Manakala agama pula ditakrifkan sebagai sistem kepercayaan kepada Tuhan serta ketaatan dalam menerima segala ajaran atau perintahnya. Di Malaysia, kepelbagaian etnik seperti Melayu, Cina, India dan peribumi Sabah serta Sarawak ini tidak sepatutnya dilihat dari sudut pemisahan yang sempit. Agama juga walaupun bersifat sangat sensitif kerana melibatkan emosi atau identiti peribadi, tidak harus membina dinding pemisah antara kita. Oleh itu, amalan dialog antara agama hadir sebagai instrumen utama untuk menjaga keharmonian negara. Amalan ini juga berfungsi menerusi 4 tindakan serentak. Pertama, membanteras ucapan kebencian atau berita palsu di media sosial. Yang kedua, menggerakkan kerjasama fizikal melalui forum dan aktiviti sosial. Yang ketiga pula, mendidik generasi muda dengan nilai murni yang sejagat. Yang keempat, memanfaatkan media digital secara proaktif untuk menyebarkan kandungan silang agama yang positif demi kelestarian hidup bersama. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada isi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirzal Hakim bin Mazlan, Laboratrix BP 25110212 akan membentangkan isi kami yang pertama. Pada masa kini, media sosial merupakan medium komunikasi yang penting. Namun, penyebaran berita palsu dan juga ucapan kebencian berkaitan dengan agama boleh menjejaskan keharmonian masyarakat. Oleh itu, pelbagai langkah perlu diambil untuk membendung masalah ini. Pertama, kita boleh meningkatkan kesedaran awam mengenai etika penggunaan media sosial dengan menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi. Selain itu, pihak pendidikan seperti sekolah dan juga IPT boleh memainkan peranan penting dengan menyuntik nilai hormat dan toleransi terhadap agama serta budaya yang berbeza dalam kalangan pelajar. Di samping itu, kerajaan juga perlulah menguatkuasakan undang-undang yang lebih tegas terhadap individu yang menyebarkan berita palsu dan ucapan kebencian, di samping memantau kandungan media sosial secara berterusan. Masyarakat juga perlulah bekerjasama dengan melaporkan kandungan yang berunsur kebencian kepada pihak berkuasa. Pemimpin agama dan komuniti juga boleh menggunakan media sosial untuk menyebarkan mesej perpaduan dan kesefahaman. Kesimpulannya, media sosial seharusnya menjadi platform yang menyatukan masyarakat dan bukannya mencetuskan perbalahan. Dengan kerjasama semua pihak, keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia dapat terus dikekalkan. Seterusnya ialah kerjasama dalam aktiviti sosial. Umum kita ketahui bahawa Malaysia terdiri daripada masyarakat yang majmuk dan berbilang kaum serta agama. Oleh itu, kerjasama dalam aktiviti sosial amatlah penting dalam memelihara kesejahteraan rakyat Malaysia. Terdapat dua jenis aktiviti sosial, iaitu aktiviti sosial jangka masa pendek. Ia dijalankan secara berskala dan bersifat one-off. Manakala aktiviti sosial jenis yang kedua pula ialah aktiviti jangka masa panjang yang dijalankan secara konsisten. Aktiviti sosial ini amatlah penting kerana ia dapat memberikan impak positif terhadap aspek kepribadian, personaliti, nilai, jati diri dan motivasi seseorang individu. Antara contoh aktiviti sosial yang sering dijalankan ialah aktiviti gotong royong. Aktiviti ini melibatkan masyarakat daripada pelbagai latar belakang dan agama. Melalui aktiviti ini, persefahaman dan toleransi antara masyarakat dapat diwujudkan hasil daripada semangat bekerjasama dan saling membantu-membantu.
Aktiviti ini sekaligus dapat mengurangkan konflik antara masyarakat Malaysia. Namun begitu, aktiviti sosial pada masa kini semakin kurang mendapat sambutan, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Ini disebabkan oleh kemajuan teknologi serta perkembangan ICT, menyebabkan ramai golongan muda lebih gemar menghabiskan masa lapang dengan bermain permainan video. Selain itu, terdapat juga yang beranggapan bahwa aktiviti sosial tidak memberikan faedah kepada mereka. Oleh itu, pihak yang terdekat seperti keluarga, jiran, dan media massa perlu memainkan peranan dalam menggalakkan semula penglibatan belia dalam aktiviti sosial. Dengan cara ini, aktiviti sosial dapat terus diamalkan sebagai medium dialog antara agama yang berupaya memupuk perpaduan serta mengekalkan kesejahteraan masyarakat di Malaysia. Terusnya, saya akan membentangkan mencegah konflik kaum dan agama. Menurut pandangan Tun Abdul Razak, perpaduan kaum merupakan asas kepada keamanan dan kestabilan negara. Oleh itu, amalan dialog antara agama sangat penting dan dalam mengelakkan konflik dan ketegangan antara kaum dan agama di Malaysia. Yang pertama, dialog antara agama dapat meningkatkan sikap toleransi. Melalui dialog, masyarakat dapat memahami budaya dan kepercayaan agama lain serta memupuk sikap hormat menghormati terhadap perbezaan yang wujud. Yang kedua, ia dapat mengurangkan salah faham dan prasangka. Perbincangan secara terbuka membolehkan masyarakat memperoleh maklumat yang tepat mengenai agama dan budaya lain. Sekaligus, dia dapat mengelakkan pandangan yang negatif daripada kaum ataupun agama yang lain. Yang ketiga, ia dapat mewujudkan keamanan dan kestabilan negara. Masyarakat dapat menyelesaikan perbezaan pendapat secara aman tanpa menimbulkan konflik yang boleh menjejaskan keharmonian negara lain. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akademik Rajis akan membentangkan idea yang kelima, iaitu membina hubungan sosial yang kukuh. Untuk mari kita lihat untuk kemasyarakat dan kebajikan. Perayaan bersama iaitu penganjuran Majlis Rumah Terbuka. Maksudnya Majlis Rumah Terbuka seperti Majlis Rumah Terbuka untuk Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas. Dengan adanya majlis seperti ini, ia mampu untuk memupuk kebersamaan kaum. Seterusnya itu sokongan sosial. Sokongan sosial ini dengan memberikan ucapan perayaan melalui media sosial. Macam dia merupakan dia boleh mengukuhkan tali silaturahim dengan ucapan-ucapan tersebut. Seterusnya, bantuan adil. Bantuan adil ini program yang dilakukan oleh pihak yang berkenaan, iaitu merupakan satu sukarelawan satu bantuan yang dilakukan untuk membantu mengedarkan makanan kepada mangsa-mangsa yang terkena bencana tanpa mengira perbezaan latar belakang etnik. Dan mari kita lihat pula kepada dialog dan kesefahaman. Wacana harmoni ini iaitu pelaksanaan forum dan sisi pengkonsep ilmu oleh pakar keagamaan secara objektif. Seterusnya, interaksi matang. Interaksi matang ini penyediaan platform komunikasi terbuka bagi melukai prejudis dan mengelakkan sebarang konflik sosial. Seterusnya, program lawatan. Aktiviti ziarah ke rumah ibadat bagi memahami, menghayati, serta menghormati kepelbagaian nilai murni dan kepercayaan. Seterusnya, mari kita lihat pula pendidikan dan peranan rumah, yaitu asas akademik. Penerapan silabus sekolah yang mendedahkan kepelbagaian sosial budaya bagi mendidik minda yang toleran. Lepas itu, sukan dan co-curriculum. Penyatuan murid daripada pelbagai latar belakang melalui aktiviti fizikal dan persatuan. Seterusnya itu suri teladan. Suri teladan itu peranan ibu bapa yang mempaparkan sikap ramah, bertukur sapa, dan kebersamaan dengan jiran tetangga berbilang kaum. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya ialah pendidikan teras keharmonian agama. Pendidikan merupakan suatu alat penting yang dapat membantu untuk memupuk persefahaman antara agama. Jadi, bagaimana ia mampu memupuk persefahaman antara agama? Pendidikan ini terbahagi kepada 3, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diperoleh daripada sekolah.
Bagaimana ia dapat memupuk persefahaman antara agama adalah melalui subjek, program, dan aktiviti sekolah. Contohnya, pelajar pelbagai agama bekerja sama dalam aktiviti sekolah seperti sambutan Hari Kebudayaan. Yang kedua ialah pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang dilakukan di luar pendidikan formal di mana ia bersifat lebih fleksibel. Ia dapat memupuk persefahaman antara agama melalui seminar, bengkel, camp motivasi, atau camp community. Sebagai contoh, masyarakat menyertai bengkel dialog antara agama untuk memahami adat dan kepercayaan agama lain. Dan yang ketiga ialah pendidikan informal, di mana pendidikan ini merupakan suatu pembelajaran tidak rasmi melalui pengalaman harian, keluarga, rakan, dan persekitaran. Pendidikan ini dapat memupuk persefahaman antara agama melalui pergaulan harian, didikan keluarga, media, dan pengalaman hidup. Contohnya, ibu bapa mengajar anak menghormati jiran yang berlainan agama semasa sambutan hari perayaan. Seterusnya saya akan membentangkan yaitu mengenai usaha memupuk nilai murni sejagat melalui dialog. Oke, dalam usaha mengukuhkan morality masyarakat plural seperti di Malaysia, amalan dialog antara agama ni ia bertindak sebagai instrumen utama untuk memupuk nilai murni sejagat ataupun universal values. Jadi, kebiasaannya konflik sosio keagamaan dalam sesebuah negara moden ni dia tercetus disebabkan oleh tanggapan yang cetek dan prejudis yang hanya melihat setiap sistem kepercayaan itu adalah bertentangan sepenuhnya antara satu sama lain. Tapi nilai murni ini dia merujuk kepada prinsip-prinsip moral yang tinggi dan diakui oleh semua agama demi kesejahteraan manusia seperti keadilan, kejujuran, belas kasihan, dan juga penghormatan terhadap hak asasi sesama makhluk. Jadi apabila sesi dialog ini dijalankan secara objektif, ia memfokuskan pembicaraan ini tidak seharusnya dia tertumpu kepada perbezaan doktrin ataupun teologi yang sensitif. Sebaliknya, ia perlu beralih kepada nilai universal yang memberi kepentingan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, nilai menghormati orang tua, menjaga kebajikan jiran, menolak rasuah, serta memelihara alam sekitar. Jadi dalam memupuk nilai-nilai sejagat ini terdapat juga persamaan konsep yaitu nilai rahmah dan keadilan dalam Islam sebenarnya sangat selari dengan konsep karuna ataupun belas kasihan dalam agama Buddha serta ajaran love and charity yang menjadi tiang seri agama Kristen. So, untuk memastikan perkara ini tidak sekadar menjadi wacana retorik lah di atas kertas, dialog antara agama perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan praktikal di peringkat komuniti. Contohnya, melalui penganjuran forum meja bulat yang melibatkan tokoh-tokoh agama untuk semeja menyatakan sokongan padu bahwa semua agama ini mengharamkan rasuah dan menuntutkan pemeliharaan alam. Oke, selain itu kita akan beralih kepada isi yaitu memanfaatkan media digital dalam menyebarkan kandungan silang agama yang positif. Seiring dengan arus pemodernan dan kepesatan teknologi maklumat ini, amalan dialog antara agama ini kini tidak lagi terhad kepada persidangan fisikal di dewan-dewan kuliah semata-mata. Sebaliknya, kita perlu memanfaatkan media digital sepenuhnya sebagai medium kontemporari untuk menyebarkan kandungan silang agama yang bersifat positif dan harmoni. Hal ini sangat penting karena sebahagian besar populasi Malaysia, terutamanya golongan muda daripada generasi Z dan juga Alpha, meluangkan banyak masa dengan signifikan di platform media sosial. Oleh itu, platform seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan Spotify harus dikuasai dengan naratif perpaduan bagi mengimbangi kebanjiran budaya toksik, berita palsu, serta ucapan kebencian atau hate speech. Pemanfaatan media digital ini boleh direalisasikan melalui pelbagai bentuk kreatif, antaranya termasuklah penerbitan podcast interaktif yang membincangkan keunikan budaya silang kaum, video dokumentari,
pendek mengenai keharmonian sambutan perayaan di Malaysia, serta infografik menarik yang menjelaskan konsep murni yang dikongsi bersama oleh semua agama. Dalam memanfaatkan media digital, ia juga akan memberikan kesan pengaruh digital atau digital influencer serta organisasi bukan kerajaan NGO bekerja sama menghasilkan kandungan bertemakan humanity melampaui perbezaan dengan menekankan nilai hormat menghormati. Melalui medium digital ini, message dialog dapat disampaikan secara santai, tidak formal dan mudah dipahami tanpa kedengaran seperti sebuah syarahan akademik yang kaku. Keperluan menguasai media sosial ini sebenarnya adalah sangat mendesak bagi mengekang manipulasi sentimen perkauman dan keagamaan yang ekstrim oleh pihak tidak bertanggung jawab. Melalui penghasilan kandungan digital yang harmoni, masyarakat dapat diberikan pencerahan sebelum sesuatu isu sensitif sempat tular dan merosakkan ketentraman awam. Akhir sekali penganjuran forum dan seminar antara agama. Penganjuran forum dan seminar antara agama memberi peluang kepada para pemimpin agama untuk berkumpul dan berbincang mengenai perbedaan agama. Ini karena masyarakat perlulah mempelajari dan mengenali antara satu sama lain bagi mewujudkan nilai hormat antara sesama. Penganjuran forum dan seminar antara agama juga membantu dalam memperbetulkan dan mengubah tanggapan serta prasangka buruk yang dibuat antara masyarakat. Sesi dialog dan soal jawab akan dibuka semasa forum dan seminar tersebut. Oleh itu, masyarakat diberi peluang untuk bertanya mengenai soalan yang mereka kurang pahami mengenai agama yang lain. Oleh itu, pengetahuan yang diperoleh melalui forum dan seminar antara agama ini mampu meningkatkan kesejahteraan antar masyarakat yang berbeza agama. Baiklah, sebagai penutup bagi pembentangan kumpulan 12 hari ini, mari kita lihat kepada bahagian kesimpulan yang telah kami rumuskan kepada 4 teras utama. Okey, yang pertama adalah teras kestabilan. Kita perlu mengakui bahawa amalan dialog antara agama merupakan instrumen yang sangat penting untuk menjamin keharmonian serta kestabilan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara kita. Okey. Kedua, pengurusan yang matang. Kepelbagaian latar belakang budaya dan sistem kepercayaan yang wujud di negara ini tidak seharusnya lagi dilihat sebagai satu titik pemisahan sosiopolitik. Sebaliknya, ia perlu diuruskan secara matang melalui pendekatan dialog yang menyeluruh dan juga praktikal. Okey, yang ketiga, usaha ini menuntut komitmen bersama. Rangkaian strategi yang telah kami bincangkan jelas membuktikan bahawa usaha ini memerlukan kerjasama padu daripada pelbagai pihak. Komitmen ini merangkumi penguatkuasaan undang-undang digital, pemerkasaan sektor pendidikan secara formal maupun informal, penganjuran forum keagamaan serta penerapan nilai murni dalam kehidupan seharian kita. Akhir sekali, yang keempat ialah impak jangka panjang. Apabila institusi kerajaan, para pemimpin agama, pihak sekolah dan setiap lapisan masyarakat bekerjasama untuk merapatkan jurang prejudis ni, segala bentuk salah faham dapat diredakan dengan berkesan. Seterusnya, kita juga mampu membina benteng pertahanan sosial yang kukuh daripada sebarang provokasi yang ekstrim, sekaligus melahirkan sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan sejahtera demi generasi yang akan datang. Sekian sahaja daripada kami, kumpulan 12. Terima kasih.